Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sekarang masuk ke video yang akan menerangkan tentang topik cost, volume, profit analysis. Dalam bahasa Malaysia, analisis profit, analisis cost, volume, untung. Okey, pertama kita akan lihat definition. Macam biasa, apa benda sebenarnya cost, volume, profit ni? Cost, volume, untung ni, ia sebenarnya adalah kita mengkaji tentang gelagat-gelagat. Dia kata examines the behavior of total revenue, total cost. Maksudnya dia akan lihat gelagat-gelagat hasil, cost dan juga keuntungan dari segi dan jika kita lihat dari segi perubahan output ke, perubahan harga ke, perubahan kos seunit ke, dan perubahan kos-kos tetap. Okey, penting untuk kita tahu tentang kepentingan kita belajar analisis ini. Pertama, kita nak menentukan jumlah jualan pada break even point. Kejap lagi kita akan cerita apa tu break even point, okey? Dan kedua, kita nak mengetahui berapa jumlah jualan yang kita patut untuk kita capai sesuatu keuntungan, okey, level keuntungan. Ataupun kita boleh juga guna analisis ni untuk menentukan harga sesuatu produk yang kita nak jual. Okey, dan mungkin juga kita nak buat keputusan tentang marketing strategi, tentang perubahan-perubahan kos yang kita boleh buat. Dan akhir sekali analisis ni membantu kita membuat ramalan dan mengkaji sensitivity profit. Sensitivity profit ni nanti kita akan terang kemudian, okey. Kalau contohnya kalau berubah satu-satu faktor ni, untung kita berubah macam mana? Okey. Itulah yang digunakan, itulah yang kita gunakan analisis cost, volume, untung. Okey, untuk kita lihat, untuk kita belajar analisis cost, volume, untung, kita kena buat beberapa andaian, assumption. Okey, kita kena terima andaian ini. Pertama, unit yang kita keluarkan mesti sama dengan unit yang kita jual. Okey, kedua, cost can be classified. Okey, cost mesti boleh dipecahkan kepada berubah dan juga tetap. Okey, ketiga, cost dan revenue adalah linear. Maksudnya tidak ada perubahan yang drastik. Dia kalau you tengok graf nanti kalau kamu belajar buat graf, linear dia lurus je, tidak perubahan yang pelik-pelik. Okey? Dan harga jualan itu mesti constant, tidak boleh berubah-ubah. Kejap hari ni RM2, esok RM3, RM4. Susah nak buat analisis. Okey? Dan kos berubah mesti konstan juga. Maksudnya kos berubah seunit jangan berubah pula. Dan juga kos tetap juga tidak berubah. Dan perubahan dalam aktiviti hanya disebabkan oleh faktor. Okey, perubahan di production mestilah kerana sebab kos saja. Sebab kadang-kadang ada juga perubahan-perubahan level of activity kerana perkara lain, perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan kewangan contohnya. Okey. Jadi andaian-andaian ini penting. Kalau kita tidak guna andaian ini, kita punya analisis kita yang menggunakan formula dalam topik ini tidak jadi. Okey. Alright. Seterusnya kita akan lihat apa itu break even point. Okey, dalam bahasa Malaysia titik pulang modal. Okey, apa titik pulang modal? Titik pulang modal ni mudah. Maknanya cost mesti sama dengan revenue. Kalau cost tu 50, untung kita 50. Jadi kita tak untung tak rugi. Adil lah. Okey. Sekarang itu di mana ada kata break even point ni, tujuan kita belajar topik ni pada awalnya biasanya kita akan nak detect mula-mula sekali pada titik jualan manakah kalau kita jual nanti kita tak untung tak rugi. Okey. Itu adalah break even point. Okey. Method. Okey, kaedah. Kita ada 3 kaedah. Pertama, equation. Kedua, contribution margin, graph. Ketiga-tiga kaedah ni digunakan dalam analisis cost, volume, untung untuk menentukan apa-apa perubahan kos yang kita nak kira. Okey. Cuma kita tidak akan belajar dekat bahagian graph. Kita untuk curriculum matriculation, kita hanya fokus equation dengan contribution. Okey. Kita lihat yang pertama, equation ataupun persamaan. Okey.
Macam mana kita nak guna? Pertama, persamaan yang digunakan dalam formula ini berasal daripada persamaan ini. Profit sama dengan total revenue tolak total expenses. Maknanya untung, secara logiknya untung datangnya daripada hasil tolak belanja. Itu standard kan? Okey, kemudian kita akan besarkan formula ini di mana belanja tadi sebenarnya dalam accounting, dalam costing, kita ada dua jenis belanja, iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Okey, fixed cost dan juga variable cost. Okey, kemudian kita kembangkan lagi. Okey, untuk kembangan tu kamu kena faham bahawa dalam keadaan break even, dalam keadaan titik pulang modal, untung adalah kosong. Okey, sekarang kita akan ganti profit, kita ganti dengan kosong. Formula ni jadi macam tu lah. Dan kita masukkan unsur-unsur unit dalam calculation di mana okey, revenue tadi, untuk dapatkan revenue mestilah unit pengeluaran, unit jualan darab dengan harga. Itu logiknya kan? Dan pada setiap kos kamu akan tambahkan bahagian unit tu lah, kamu akan darabkan. Total fixed tak perlu darab unit lah sebab dia tetap, tapi variable cost kamu kena darabkan dengan unit. Okey. Okey, kita bawa ke kiri unit darab sales price tu, dan kita dapat inilah dia persamaan yang kita gunakan dalam analisis cost volume tu. Okey. Untuk melihat bagaimanakah persamaan ini digunakan, kita lihat dalam contoh pertama. Okey, katakanlah dalam soalan ini, syarikat ini dia mengeluarkan satu produk maskara katanya, okey, dan harganya dijual RM4, fixed costnya RM600 dan variable costnya RM2.50. Soalan pertama minta kamu kira break even point dalam bentuk unit dan RM. Okey, bagaimana kita guna formula tadi? Okey, sekarang ini formula tadi kan? Okey, pertama kita akan masukkan nilai-nilai yang ada yang diberikan dalam soalan. Dalam soalan ini, unit jualan adalah RM4. So, kita ganti. Kemudian kita masukkan kos tetap RM600 dan kita akan masukkan kos berubah RM2.50. Dan apa yang kamu buat? Kamu buat macam factoring dan kamu keluarkan unit di sebelah kiri dan factorkan unit, akhirnya kamu akan dapat nilai unit itu sebanyak 600 bagi RM1.50 dapat 400. Okey, apa maksudnya ini? 400 maksudnya kalau kamu jual dalam unit 400 unit, kamu tidak untung, kamu tidak rugi. Okey, sekarang kalau soalan tu nak bentuk RM, jadi kita dah harapkanlah dengan harga jualan tadi, harga jualan RM4 kan, so kamu akan dapat 1,600. Jadi break even point bernilai 1,600 dalam RM lah. Okey, seterusnya soalan minta kamu kira pendapatan sekiranya kalau kita nak jual 500. Tadi kita nak jual 400, kita tak untung tak rugi kan. Okey, sekarang kalau kita jual 500, kita untung tak? Okey, seperti biasa kita guna formula yang sama dan kita cuma gantikan 500 itu dekat bahagian unit. Okey, kalau perhatikan situ saya gantikan semua nombor yang ada. Kita gantilah sales price, kita ganti fixed cost dengan variable, dan bahagian unit tu kita ganti 500. RM150. Maknanya kalau kamu jual 500, kamu akan dapat untung 150. Itu maksud dia. Okey, sekarang soalan tanya pula, berapa pula nak jual kalau kita nak dapat untung 300? Okey, jadi caranya pakai formula yang sama dan kamu cuma gantikan 300 tu kan dekat tempat profit tu dan masukkan nilai yang sama dan terus darablah, akhirnya kamu akan dapat unit nilai dia 600. Okey, ini bermaksud kalau kamu jual 600 unit, kamu akan dapat untung RM300. Okey, bagus kan? Analisis ni seperti macam dah bantu kamu untuk buat decision lah. Kalau kamu nak, kalau nak tambahkan untung, kita kena buat begini. Okey, sekarang kamu dah boleh nampak sedikit bagaimana persamaan ini membantu kamu buat keputusan untuk meningkatkan pengeluaran ataupun meningkatkan jualan. Okey, kita lihat kepada kaedah seterusnya, iaitu kaedah contribution margin. Dalam bahasa Malaysia, contribution margin ni margin sumbangan. Okey, ini formula dia.
Okey, formulanya ialah fixed cost tambah profit bahagi contribution margin per unit. Okey. Sebenarnya formula ni datangnya daripada persamaan tadi juga. Okey, dia tunggal langgang pergi kiri kanan, akhirnya dia jadi macam ni. Dia macam lagi mudah lah. Okey, jadi kita akan tambah. Okey, tapi kena tahu juga apa itu contribution margin per unit kat bawah tu. Okey, macam mana nak kira? Contribution margin per unit sebenarnya sama dengan harga jualan tolak variable cost. Ni kena faham, kena ingat ni sampai dalam banyak-banyak pengiraan nanti sampai topik 11. Penting kamu tahu pasal contribution margin. Okey, sekarang kita akan lihat contoh yang sama yang tadi. Kita ambil contoh yang tadi juga, kita tak tukar apa-apa. Kita akan lihat bagaimanakah formula tadi membantu untuk kamu kira. Okey, sekarang kita akan lihat bagaimana kita mengira break even point dalam unit dan RM dengan menggunakan kaedah contribution margin. Jadi kamu lihat, inilah formula yang tadi kita dah tunjukkan. Ini formulanya. Okey, caranya ialah kamu gantikan semua nombor yang patutlah. Okey, pertama kamu gantikan fixed cost. Lepas tu kat bawah tu nampak 4 tolak RM2.50. So dapat RM4. So kena ingatlah tadi 4 tolak 20% itu adalah contribution margin. Jadi unit kamu dapat 400. Sama je jawapan kamu dengan kaedah persamaan tadi, kan? Okey, seterusnya kita akan jawab soalan kalau jual 500 macam mana pula. Okey, jadi kita akan ganti nilai. Okey, dekat tadi dekat ada unit tu kata kalau jual 500, kita gantilah 500. Okey, fixed cost tadi 600 tambah profit bahagi contribution margin. Contribution margin kita ialah 4 tolak RM2.50. Dan akhirnya kamu akan dapat nilai profit. Tekan kalkulator semua, kamu akan dapat 150. Sama juga kan jawapan dia dengan kaedah tadi. Okey. Kita akan lihat benda baru dalam topik ini, iaitu margin of safety. Apa itu margin of safety? Margin of safety dalam bahasa Malaysia adalah margin keselamatan. Apa yang selamatnya? Sebenarnya dalam definisi ini dikata perbezaan di antara jualan sekarang, jualan yang kita sedang buat sekarang, dengan break even point. Jualan pada break even point. Okey. Maknanya dia nak menunjukkan bahawa dia kata indicates a possible decrease. Dia nak menunjukkan berapa banyak jumlah jualan yang kamu boleh turun sehingga kamu rugi. Dia macam boleh nampak level of keselamatan kita daripada kita kerugian. Okey. Jadi lagi tinggi margin of safety, lagi bagus, lagi selamat syarikat itu daripada kerugian. Okey. Macam mana formula margin keselamatan kalau kita nak kira? Okey, ini formula dia. Margin keselamatan boleh juga dinyatakan dalam bentuk unit. Kalau dalam bentuk unit, formulanya ialah jumlah jualan semasa ataupun sekarang ataupun estimated tolak dengan break even point, jualan pada break even point. Ataupun kalau bentuk RM, jumlah jualan dalam bentuk RM tolaklah dengan break even point dalam bentuk RM. Ataupun margin of safety dalam bentuk peratus. Kita akan cuba dapatkan nilai margin of safety dalam bentuk unit atau RM. Lepas tu kita bahagi dengan the actual ataupun estimated, jualan sebenar, jualan kita lah. Okey. Right. Sekarang kita lihat contoh kedua. Ni kita bagi maklumat yang simple lah. Katakanlah untuk satu syarikat tu break even point dia 5,000, kan, jualan dia pada jualan 15,500 dan jualan dia sekarang 22,320 dengan nilai 7,200. Okey, macam mana kita nak kira margin of safety? Okey, kita lihat balik formula dia. Margin of safety begini. Okey, jadi kita ambil lah ganti. Kalau unit, kita ambil unit jualan sekarang tolakkan dengan unit jualan break even point. Jadi kamu akan dapat 2,200. Jadi maknanya kamu punya lebihan daripada break even point tu 2,200 unit. Okey. Kalau dalam bentuk RM macam mana pula? Kalau bentuk RM, kita ambil saja jumlah jualan yang sekarang ni, yang kita ada sekarang, dan kita akan tolak dengan jumlah jualan pada titik puluh modal. Okay. Katakan dalam kes ini kamu akan dapat 6,820. Inilah lebihan jualan dia daripada keuntungan atau tak rugi kita tu tadi. Okey.
Bagaimana pula kiraan kalau kita nak kira margin of safety dalam bentuk peratus? Okey, kita pakai formula ni yang dah disebut tadi. Caranya ialah kita ambil nilai margin of safety dalam bentuk RM ataupun unit yang kita kira tadi. Katakan dalam kes ini saya pakai 6820 tadi adalah RM. Jadi kita bahagilah dengan RM juga. Kita bahagi dengan jualan kita sekarang. Dalam kes tadi ni 22,320. Okey, lepas tu sebab nak peratuskan, jadi kita akan darab dengan 100%. Lepas tu dapat 31,031 macam tu lah. So dapat 31%. Saya prefer buat margin of safety dalam bentuk peratus sebenarnya. Sebab bila kita sebut 30%, kita dah boleh imagine, kita dah boleh bayangkan berapa selamat. Maknanya kalau company tu, ada satu company 31%, ada satu company tu 50%, maknanya company yang margin of safety dia 50% tu lebih selamat daripada kerugian berbanding company yang margin of safety dia 31%. Okey, itu maksud dia. Alright. Okey. Kita akan lihat apa ni. Dan seterusnya, inilah bahagian terakhir dekat analisis cost volume untung. Kita akan lihat sensitivity analysis. Apa itu sensitivity analysis? Dia cakap to determine how target variables are affected based on the changes in other variable. Dia nak tengok macam mana target variable kita berubah bergantung kepada variable yang lain pula berubah. Dia kata referred to as what if or simulation analysis. Maksudnya what if lah, maksudnya kalau begini apa jadi, kalau begitu apa jadi, macam tu. Okey, jadi tujuannya sensitivity analysis ini kita boleh predict lah apa akan jadi kalau certain variable kita ubah. Okey. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ialah example 3. Okey. Example 3. So example 3 ni adalah dia kata Pongsu 1000 ni, syarikat ni dia kata dia berniat lah nak bagi 10% commission kepada jurujual kalau dia dapat jualan lah. Okey, contohnya macam mana kita nak kira break even point. Okey, orang tu tanyalah. Okey, so break even point kita ialah, okey, dalam kes ini saya pakai guna kaedah contribution margin. To be frank, saya memang lebih prefer menggunakan kaedah contribution margin. Tak kenapa? Sebab kaedah ini lebih mudah menggunakan formula, lebih mudah memindahkan nilai-nilai kepada formula. Okey, jadi ini formula dia. Dan macam mana kita nak ambil? Okey, katakanlah kita mula nak buat unit dan kita akan masukkan fixed cost. Okey, lupa nak cakap tadi ada fixed cost tadi dah ada kan. Okey, fixed cost tadi dalam soalan tadi dah 16,000. Lepas tu tambah profit tak ada, kosong. Okey, kita balik pada 20 ni harga jualan dan kita akan tolak 16. Okey, 16 ni variable cost kan, kita akan tolak. Tapi tadi dia cakap apa? 10% nak diberi commission atas jualan, harga jualan. Dia apa sahaja perubahan yang ada dalam mana-mana soalan, ikut suka dia lah nanti nak tanya apa. Okey, dalam kes ni dia kata 10% akan diberikan atas jualan. Jadi atas jualan kita darab dengan harga jualan lah. Okey, jadi kita darabkan dengan 10%, kita darab harga jualan. Jadi kos berubah, kita berubah sikit lah sebab kena ingat ya, commission tu kos berubah. Okey. Jadi kamu dapatlah nilai dia 8,000. Nilai yang 8,000 ni ialah break even kalau kamu jual unit 8,000 ni adalah kalau kamu jual 8,000, kamu tak untung tak rugi. Okey. Next. Sekarang kita lihat soalan ni dia kata berapa jumlah jualan yang kita perlu jual kalau kita nak dapat untung 15,000. Okey, kita guna soalan yang sama. Kita guna kaedah yang sama dan kita akan gantikan unit tu tak ada sebab jumlah unit ni kita tak tahu nak jual berapa lagi kan. Okey, tambah 16,000. Lepas tu untung soalan dah sebut dia nak 15,000. So kita ganti profit dengan 15,000. Kemudian kita akan margin contribution margin sama saja yang tadi, kita jangan tukar. Unless stated otherwise, kalau soalan tak ada cakap apa-apa, kita guna pada asalnya kejadian maklumat dalam soalan tu, kita guna, kita jangan tukar ya. Okey.
So jadi dapatlah 15,500. Bermaksud kalau kamu jual 15,500, kamu akan dapat untung 15,000. Okey. Kita akan lihat sensitivity yang kedua, iaitu sekiranya fixed cost tetap kita pula berubah. Okey, kita lihat contoh ni. Kita lihat dia kata kononnya dia bercadang nak tambah kos pengiklanan sebanyak 5,000. Okey, jadi kita lihat bagaimana kita nak kira break even point dalam bentuk dalam unit. Okey, caranya ialah kita akan ambil guna kaedah contribution margin dan kita ambil fixed cost yang sama dalam soalan dan kita tambah 5,000. Apa benda 5,000 tu? Bukan profit tau. 5,000 tu adalah tambahan iklan. Kita tambah di kat atas sebab pengiklanan ni adalah kos tetap. Jadi kita tambah dengan kos tetap yang ada. Okey. Lepas tu disebabkan break even point, jadi kita tidak ada untung, kosong lah. So jadi kita bahagi dengan jualan, tolak harga jualan, dapatlah 5,250. Jadi 5,250 itu adalah jumlah unit yang kalau kamu jual kamu tak untung dan tak rugi. Okey. Sekarang kita akan lihat berapa pula kita nak jual. Kalau kita target kita nak dapat untung 15,000. Jadi kita ganti profit tu kita ganti nanti. Okey, jadi kita unit sama dengan 16,000 memang dah ada kos yang tetap yang asal. And then tambah 5,000 tambahan iklan tadi dan profit tu kita tambah lah. Profit tu kita tambah 15,000. Okey. Dan kita bahagi dengan contribution margin yang sama dan kita akan dapat 9,000. Jadi maksudnya ialah kalau kita jual 9,000 kita akan dapat untung 15,000. Okey. Dan sensitivity analisis yang terakhir ialah perubahan pada harga jualan. Contoh okey, dalam kes ni dia nak kurangkan harga jualan sebanyak 10%. Apa akan jadi? Okey. Begini kiraan dia. Okey, kalau break even point macam mana? Kita guna contribution margin punya kaedah dan kita akan masukkan nilai fixed cost 16,000 tambah profit untung tu tak ada sebab break even. Dan dekat bahagian harga tu kita tolak. Nampak saya buat apa? 100% tolak 10% tu sebab dia kata kurang 10%. Darab dengan 20 tu harga jualan. Okey. Lepas tu barulah kita dah dapat harga baru kita tolak dengan variable cost. Dan akhirnya jawapan kamu akan dapat 8,000. Ini bermaksud 8,000 kalau jual 8,000 kamu tak untung atau rugi. Okey, kita lihat seterusnya. Kalau soalan tu kata nak berapa pula jual kalau kita nak untung 15,000. Okey, kita akan gantikan nilai yang sama, ambil 16,000 tapi kita tambah 15,000 untuk bahagian untung tu. Dan kita akan bahagikan yang bawah tu tak ada ubah apa-apa lah sebab kita dah kira tadi kan. Okey, jadi kita akan dapat 15,500. Ini bermaksud bahawa kalau kita jual 15,500 kita akan dapat keuntungan 15,000. Okey. Sadaqallahul azim. Sudah habis bahagian cost volume untung, analisis cost volume untung. Jadi kalau kamu perhatikan dia sangat boleh membantu pembuatan keputusan berkaitan dengan perubahan-perubahan kos dan juga harga. Okey. Terima kasih kerana mendengar dan belajar bersama-sama dengan saya. Kita jumpa lagi pada video akan datang untuk topik kelima. Assalamualaikum dan salam sejahtera.